sumber elektrik yang ada di masjid ini untuk cas pun dia. Jadi dia tak sambil-sambil cas. Duduklah dengar bila saya. Maka orang yang duduk dengar tu pun dia asal tu nak cas bateri handphone dia. Pun sekali dengan dia pun dikira juga dalam suratan aman yang duduk di dalam majlis ini. Sebab tu Nabi SAW bila mana masuk dalam masjid, bila dia tengok ada 3 kumpulan besar. Yang pertama, kumpulan yang pertama sedang mengadakan halaqah ilmu. Kumpulan kedua sedang membaca Al-Quran. Dan kumpulan ketiga sedang mengalunkan atau melafazkan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi SAW akan pilih grup ataupun kumpulan yang majlis ilmu. Kenapa? Majlis ilmu walaupun kita duduk saja pun dan kita duduk dengar apa terlena pun, maka tetap dikira juga kita duduk di dalam majlis ilmu dan dikira juga pahala duduk bersama-sama dengan mereka. Baik. Jadi insya-Allah pada malam ni sepatutnya Ustaz Nazri, jadi mandangkan beliau tak dapat hadir, jadi sebagai ni cover lah Ustaz, lebih kurang macam tu lah. Tapi bukanlah tujuan untuk nak sambung pengajian oleh Ustaz Nazri. Tak mahu lah sekali ni langkau tu tak syok pula kan. Guru dah baca dah kitab seperti mana yang Haji Rahman beritahu pada saya, dah sampai pada hadis yang ke-11 dalam kitab Tuan-tuan dan Perempuan tu pada muka surat 31. Tapi saya ambil pendekatan, saya tak mahu lah langkau untuk guruan kita ni siapa baru dah mula-mula bertatib. Jadi ada eloknya kalau kita ulang kaji balik, kita tengok balik, mungkin lama lah kan, sebelum PKP dulu kita belajar kan, mungkin terlupa balik. Jadi kita insyaAllah pada malam ni kita akan sama-sama tengok pada hadis yang pertama dalam kitab kita Al-Arba'in An-Nawawiyah. Baik muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bila mana sebuah hadis 40 Imam Nawawi ini adalah satu kitab yang sangat masyhur. Bila mana pun bila sebut hadis 40 Imam Nawawi semua orang tahu. Kenapa? Inilah hasil karya yang sangat agung yang telah dikarang oleh seorang ulama yang hebat di dalam mazhab Syafi'i, iaitu Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan alhamdulillah saya berkesempatan pada tahun 2009 tempat mengaji saya dulu di kuis. Dia buat satu program nama dia Mukhayyam Al-Lughat Al-Arabiyah, perkemahan bahasa Arab, dengan ditaja oleh Majlis Agama Islam Selangor, bawa lebih kurang 20 orang pelajar pergi buat kursus bahasa Arab di Syria. Dan alhamdulillah masa tu tercadang juga lah, pergi juga alhamdulillah rezeki dapat pergi ke sana. Terangi nak pergi yang kata apa, negara Timur Tengah ni memang beria-ia sangat, daripada lepas SPM sampai lepas habis diploma, cuma tak ada kesempatan. Tapi Allah Ta'ala pilih untuk saya pergi ke sana lebih kurang dalam masa tempoh 2 bulan untuk mengikuti kursus di sana. Dan alhamdulillah dalam kesempatan itu juga saya sempat menziarahi perkampungan Imam Nawawi di Nawa. Bukan Nawa ni ya, kita pada Nawa kat sini, kita pada kat Nawa sini, tapi bukan Nawa apa nama ni Tualang ni, tapi Nawa di sana, di Dimash, di Damsyik. Dan saya menziarahi perkuburan ataupun makam Imam Nawawi. Hebat tak hebat Imam Nawawi ni tuan-tuan dan perempuan. Bila pergi tu ada seorang ni, dia penjaga makam. Dia kata, ni lah makam Imam Nawawi. Di atas makam Imam Nawawi tu ada satu pokok besar. Ada satu pokok besar. Dia kata apa? Dikatakan dan diriwayatkan sebelum Imam Nawawi meninggal, sebelum Imam Nawawi wafat, Imam Nawawi pernah wasiatkan, dia kata apa? Jangan ada sebarang binaan atas pokok aku. Dia tak mahu. Mungkin dengan keadaan masa tu, mungkin dia takut sakit, takut ada orang buat kau rafat dan sebagainya. Jadi dia tak mahu. So dia kata, aku tak mahu ada sebarang binaan atas pokok. Dan ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tumbuhkan satu pokok yang memang besar, sehingga kalau tutup turun, tak nampak turun. Dia kata apa? Kawasan, dia kata nampak rupa pokok tu tak nampak. Dan menjadi keajaiban juga Allah SWT, dia kata bila mana Allah Ta'ala muliakan di kalangan orang, para awliya, para salihin ni, pada pokok tu, di batang pokok tu adanya
kalimah Allah Muhammad, Allah Muhammad memang ada dekat pokok tu. Memang kalau tengok tu ada. Dan begitu juga pada setiap daun-daun yang ada pada pokok tu, setiap daun tu ada kalimah Allah Muhammad, Allah Muhammad. Sampai kan rakyat ataupun masyarakat tempatan di situ ambil kutip pokok tu, daun tu, ambil buat jadi kata apa? Sebagai jalan untuk guna anak nak study lah, kalau kata ada apa-apa je lah sebagai tangkal azimat. Sampailah bila benda ni tahu ke pengetahuan pihak kerajaan pada waktu tu, maka pihak kerajaan ambil inisiatif bakar terus pokok tu. Habis. Tak ada terus, mati terus pokok tu. Maka tidak ada lagi dah daun-daun, cuma kesan yang ada pada batang tu masih lagi ada. Tulisan Allah tu masih ada. Ini di antara kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada Imam Nawawi rahimahullah taala. Dan kemudian bila kita sebut Imam Nawawi ini di antara orang yang mujtahid besar di dalam mazhab Syafi'i. Sehingga kan orang pernah minta kepada Imam Nawawi ini untuk buat satu mazhab sendiri. Kira alim kabir. Orang yang sangat-sangat alim. Maka apa kata Imam Nawawi? Dia kata, aku tetap menghormati guru Imam Syafi'i. Ikut tu dia dah boleh buatlah satu mazhab yang tersendiri sebab dia mempunyai pandangan-pandangan yang tersendiri. Tapi Imam Nawawi tetap merendah diri. Dia kata, aku tidak akan buat satu mazhab ni sebab aku menghormati guru Imam Syafi'i. Dan Imam Nawawi ini juga antara orang yang tidak sempat berkahwin, kerana beliau wafat pada usia yang sangat muda, dalam sekitar 40 ke 50 lebih kurang. Usia muda. Jadi dalam usia itu 40 tahun ke 50 tahun itu, apa yang dibawa oleh Imam Nawawi? Beliau hanya menulis ataupun mengarang kitab-kitab yang sampai kepada kita pada hari ini. Di antaranya yang ada pada tangan tuan-tuan dan puan-puan, iaitu hadis 40 Imam Nawawi. Ini di antara jasa besar Imam Nawawi. Sebab itulah sebahagian golongan-golongan cuba untuk mempertikaikan tentang isi kandungan apa yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila sebut kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, kitab hadis 40 Imam Nawawi, maka menjadi satu rujukan yang masyhur terutamanya di Malaysia kita ni. Hatta sekalipun di pondok-pondok pengajian menjadikan hadis 40 ni adalah sebagai salah satu daripada silibus wajib ataupun silibus yang mesti dikhatamkan oleh para pelajar. Sebagai contoh, kalau di Darul Hadis di Tukli, di antara syarat-syarat yang mesti dibuat oleh para pelajarnya adalah kena hafal hadis 40 Imam Nawawi. Begitu juga dengan Darul Ifta yang diasaskan oleh Al-Fadhil Ustaz Wadi Anwar di Sungai Layang pun menjadikan silibus 40 hadis 40 Imam Nawawi sebagai sukatan bagi para pelajarnya. Baik, kenapa? Kerana pada mukaddimah Imam Nawawi dalam kitabnya, Imam Nawawi menakalkan ataupun menukilkan satu pandangan, satu riwayat bahawa Nabi SAW bersabda, "Man hafidha ala ummati 40 hadithan min amri diniha ba'athahu Allah yawm al-qiyamah fi zumratil fuqaha wal ulama." Kata Nabi SAW yang dinulis oleh Imam Nawawi pada mukadimah kitabnya. Kalau tuan-tuan tengok pada kitab yang dalam versi bahasa Arab pada mukadimah awal, Imam Nawawi dia tulis, kenapa para ulama ni menjadikan ataupun ambil satu perhatian yang serius terhadap dalam mengumpulkan 40 hadis. Sebab Nabi kata, siapa-siapa yang hafal di kalangan umat 40 hadis berkenaan dengan urusan agama ni, maka Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkannya pada hari kiamat bersama dengan golongan fuqaha dan juga para golongan ulama. Yang ni yang kita minta sebenarnya. Yang ni kita minta, Allahumma ahyina bi hayatil ulama wa amitna bi mauti syuhada wa hsyurna bi zumratil awliya wa adkhilna al-jannata ma'al anbiya. Hak ni yang kita minta. Allahumma ahyina bi hayatil ulama. Ya Allah, hidupkanlah kami ni seperti mana hidup orang-orang yang alim di kalangan ulama. Wa amitna bi mauti syuhada, dan matikan
Hidupkanlah kami sebagaimana matinya para syuhada. Wahsyurna fi zumratil awliya, dan himpunkan kami bersama dengan para awliya, para wali-wali Allah. Wa adkhilna jannata ma'al anbiya, dan masukkanlah kami bersama dengan para anbiya. Jadi siapa-siapa di kalangan umat Nabi SAW yang hafal 40 hadis, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan bangkit dan bersama dengan golongan fuqaha dan juga ulama. Hak ni yang kita nak. Sebab apa? Kerana golongan inilah yang akan mampu bantu kita untuk kita dapat meraih syafaat daripada mereka. Kita tahu, kita boleh tanya pada diri kita, sejauh manakah amalan yang ada pada diri kita? Adakah kita ni boleh standing dengan para fuqaha, dengan para ulama yang seperti mana kita sedia maklum? Tak sama. Tapi apa yang kita nak kalau boleh nanti di pada mahsyar nanti ni, pada hari kiamat nanti ni, akhirat nanti ni, kami boleh duduk bersama dengan golongan ni supaya kami dapat tempiah dari sikit, tempiah daripada orang yang ada. Begitu juga dalam riwayat yang lain, siapa-siapa daripada kalangan umatku yang menghafal 40 hadis, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan bangkitkan dia tu dalam keadaan dia tu seorang yang faqih, dan juga seorang yang alim. Hak ni kita nak ni. So apa? Nabi juga ajak kepada kita. Bagaimana Nabi SAW ajak kepada Ibnu Abbas. Satu doa. Daripada doa ni kita juga boleh baca. Apa doa dia? Allahumma faqihhu fi din, Allahumma faqihna fi din wa 'allimna ta'wil. Ya Allah, ya kami, bagilah kepada kami kefahaman tentang agama. Walaupun kata, macam mana ni kami ni? Saya ni dah kata pada umur dah. Boleh ke Allah Ta'ala nak bagi fahaman dalam agama? Ya, boleh. Apa buktinya? Buktinya Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Hurairah antara orang yang paling banyak meriwayatkan hadis, tapi dia ni orang yang paling tua. Lewat, bukan sebab tua, sebab lewat dia memeluk Islam, tapi dengan sebabkan kesubuhan, dengan sebab dia berkat, minta doa, minta Nabi doa pada, dan akhirnya dia jadi rujukan utama di dalam ilmu hadis. Walaupun kita kata, saya ni dah tua, bukan penghalang kepada segala-galanya. Baru-baru ni ada seorang ustaz ni, saya lupa nama dia. Dia mengajar di Lokasi sana tu. Tiba-tiba dia mesej pada seorang ni, pada senior saya ni, dia tanya, Ustaz, nanti nak punggu orang selalu punggu PhD pakai baju macam mana? Dia ni umur dah 60 kan. Kawan saya ni kata, senior saya kata, oh, Haji, siapa yang nak punggu ni? Anak apa? Cucu ke? Dah saya yang nak punggu. Hai. Dia kata, Haji, ambil sama ambil PhD ni kata. Semangat. Ada keinginan untuk sama. Walaupun umur 60, cuba ditakdirkan Allah SWT lah ni, dia ada di Hospital Sultan Bahiyah, di bahagian ICU sebab pecah pembuluh darah dia. Jadi insyaAllah kita doakan mudah-mudahan Allah SWT bagi kesempatan pada dia. Bukan kerana kita ni nak kejar, nak ada title PhD dan sebagainya, tapi kesungguhan di dalam belajar. Macam tu juga kita, kesungguhan kita dalam belajar tu macam mana? Tak boleh pergi lah putu lah. Kalau aku lagi nak kena guna laptop lah, komputer lah, kami pun ni. So, mainlah ke sini. Mainlah ke rumah Allah. Carilah pada mana-mana majlis ilmu yang ada di masjid-masjid. Pergilah. Penuhkanlah masjid tu dengan majlis ilmu. Sebab apa? Kita nak berilmu ni. Kita nak cari. Nak gila lagi. Tang mana ni kot, takut apa yang kita buat tu salah. Nak perbaiki apa yang kita rasa selama ni betul. Itu kata nak membetulkan perkara yang biasa dan nak membiasakan perkara yang betul. Sekali, saya ulang, nak membetulkan perkara yang biasa kita buat, biasa kita buat, kita nak betul, dan nak membiasakan perkara yang betul. Hak ni kita nak buat, ni yang payah. So dengan cara macam mana? Menghadiri kita ke majlis ini. Jadi itulah disebut di dalam Imam Nawawi dalam mukadimah kitab dia. Dan bukan hanya saja Imam Nawawi sahaja yang tulis kitab hadis 40. Bahkan ada juga di kalangan para ulama-ulama yang sezaman dengan dia, dan juga pada kita ni, para ulama-ulama yang mutaakhir ini, yang zaman kita ni juga ada juga ulama-ulama yang mengarang
kebanyakan ulama-ulama pada zaman ini kumpulkan hadis, 40 hadis, menceritakan tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah. Bagi tahu 40 hadis berkenaan dengan akidah. Ataupun 40 hadis berkenaan dengan jihad. 40 hadis berkenaan dengan adab. 40 hadis berkenaan dengan sifat zuhud dan sebagainya. Jadi bila mana Imam Nawawi tengok, dia renung dan dia fikir, dan akhirnya Allah SWT ilham kepada dia untuk buat satu kitab juga, 40 hadis juga, tapi nak bagi beza dengan yang lain-lain. Sebab tu setiap daripada pengarang kita kena tahu, bila kita baca kitab, mesti kita kena baca pada mukadimah dia. Kenapa perlu kita baca mukadimah dia? Sebab kita nak tahu apakah kaedah yang digunakan oleh pengarang, apakah sebab tujuan utama dia tulis kitab tu, kita kena baca. Selalunya jarang lah kita nak baca tu. Kalau kita baca, kita terus baca tajuk tu. Cik, mana bab satu? Okey, bab satu. Tengok tajuk dia. Tapi kita tak baca apa tujuan penulis tulis kitab tersebut. Jadi akhirnya, setelah diteliti, setelah diamati oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, maka akhirnya dia pilih satu cara ataupun dia buat satu kaedah. Dia buat satu kitab daripada 40 hadis, tapi dalamnya tu dia nak gabungkan, dalamnya tu ada 40 hadis berkaitan dengan perkara yang meliputi keseluruhan aspek di dalam agama, khususnya Islam. Maksudnya dia tak, tadi ni dia fokus 40 hadis tentang akidah, 40 hadis tentang muamalat, masalah 40 hadis tentang adab, 40 hadis tentang jihad dan sebagainya. Tapi Imam Nawawi nak buat satu kitab yang 40 hadis meliputi semua aspek. Bila meliputi semua aspek, jadi dia kena teliti satu demi satu, kena tengok satu demi satu hadis yang dikarang oleh ulama-ulama hadis. Kemudian dia kena tengok, dia kena syarahkan pula, kena keluarkan pula, kena kaji pula kat hadis ni, adakah sesuai ataupun tidak. Jadi kalau kita tengok macam ni apa? Kenapa? Sebab dia nak keluarkan apa panduan yang boleh dijadikan sebagai panduan dalam hidup umat manusia, khususnya umat Islam. Ulama-ulama mutaakhirin, ulama-ulama yang terkini juga mengarang juga kitab-kitab ataupun karya-karya mereka di dalam mengumpulkan 40 hadis. Di antaranya tuan guru kita Abu Ya Syekh Ahmad Fahmi, dia juga mengarang beberapa kitab juga pengajaran di masjid, surau dan juga sekolah. Dan kaedah yang digunakan oleh Imam Nawawi dalam dia nak keluarkan hadis, dia ambil hadis daripada dua kitab sahih, Sahih Muslim dan juga Sahih Bukhari. Dua kitab ni, jadi dia ambil daripada ni. Sebab apa? Tahu tak, dua kitab ni, dua kitab yang sahih, hadis-hadis sahih. Kitab yang sahih selepas daripada kitab Al-Quran. Jadi Al-Quran selepas daripada itu Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Jadi itulah pendekatan yang diambil oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Baik, kita masuk pada hadis yang pertama, sekadar sebagai ulang kaji kita bersama pada malam ni. Mungkin ada yang setengah kita dah lupa ataupun kita nak peringat balik. Kadang-kadang benda yang kita peringat ni kadang ni ulang kaji dah, tapi ingat-ingat lupa. Baik, jadi hadis yang pertama berkenaan dengan innamal a'malu binniyat, berkenaan dengan niat. An Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fahijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilayhi. Rawahu Imam al-Muhaddithin Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Mughirah ibn Bardizbaz al-Bukhari wa Abu al-Husayn Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qushairi al-Naysaburi fi sahihayhima alladhaini huma asahhul kutub al-musannafah. Satu hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ini je salah satu hadis yang hanya saja diriwayatkan oleh Sayyidina Umar saja, tidak ada yang lain.
Maka dia mendengar daripada Nabi SAW berkata, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya, kita tengok sikit dalam terjemahan dalam kitab tuan-tuan dan puan. Hanya saja segala amalan itu dengan berniat. Dan sahaja bagi tiap-tiap manusia itu apa-apa yang diniatkannya. Maka siapa-siapa yang berpindah kepada Allah dan Rasulnya adalah perpindahannya kepada Allah dan Rasulnya. Dan siapa-siapa berpindah kepada dunia, diperolehlah akan dunia itu. Atau kepada seorang perempuan, berkahwinlah ia sama perempuan itu. Maka perpindahannya adalah kepada apa-apa yang berpindah ia kepadanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim di dalam sahih mereka berdua. Baik. Dalam hadis ini merupakan salah satu daripada hadis-hadis yang sangat-sangat penting untuk kita sama-sama memahami, sama-sama kita fokus kepada perbincangan hadis tersebut. Kenapa? Kerana hadis ini adalah usul di dalam agama. Bahkan kata Imam Abu Dawud rahimahullah ta'ala, dia kata hadis ini, innamal a'malu binniyat, ini adalah sebahagian daripada Islam itu sendiri. Baik, kita tengok balik dalam konteks makna tadi ni. Sungguhnya setiap amalan itu disertakan ataupun dengan niat. Itu dia kata innamal a'malu binniyat, dengan main dalam bentuk jamak, pluralnya di situ, bukan singular, bukan yang main dalam kalimah yang satu. Setiap amalan, maksudnya setiap amalan, tak kisahlah amalan itu berkaitan dengan ibadat, berkaitan dengan perkara-perkara yang harus, apa saja amalan mesti disertakan dengan niat. Seperti Imam Abu Dawud dia katakan hadis ni sebahagian daripada Islam. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan tiap-tiap orang itu berdasarkan kepada apa yang diniatkannya. Apa yang diniatkan itulah yang akan terhasil daripada niat dan tersebut. Contoh, kita nak sembahyang Isya saat ini, maka akan terhasillah pergerakannya, akan terhasillah perbuatannya menuju ke arah kita dalam melaksanakan kita solat Isya itu sendiri. Tapi kalau tanpa niat, takkan jadi apa? Tak ada niat apa? Dua je, tak ada niat apa? Tak ada terlintas apa-apa langsung, maka tak dapat nak dizahirkan perkara tersebut melalui anggota badan kita. Faman kanat hijrah, ini penegasan, maksudnya siapa yang hijrah, niat hijrah itu kerana Allah dan juga Rasul, maka dia akan dapat Allah dan juga Rasul. Tapi kalau kata dia hijrah itu kerana nak mendapatkan habuan dunia, ataupun kerana seorang perempuan yang dia nak nikahi, maka dia akan dapat apa yang dia niatkan, apa yang dia nak hijrah ke situ. Jadi nampak tak kat situ dia punya kontranya di situ, dia punya perbezaannya di situ. Beza daripada Nabi sebut, siapa hijrah kerana Allah dan Rasul, dia akan dapat Allah dan juga Rasul. Tapi kalau dia hijrah, bukan kata dia hijrah selain pada itu, tak boleh. Boleh. Tapi dari sudut pahala, dari sudut ganjaran yang orang hijrah kerana Allah dan juga Rasul ini, lebih Allah Ta'ala muliakan, lebih Allah Ta'ala peliharakan. Masalah, orang melakukan, seseorang yang melakukan dosa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kemudian dia azab, aku tu baru ni, aku tu 20-20 ni sepanjang hidup aku, dia buat macam-macam masalah, macam-macam dosa, apa saja yang aku tak pernah buat, semua aku pernah buat. Jadi azab aku tu 20-21 ni, dengan semangat yang baru, azab yang baru, aku nak berubah, aku nak jadi yang terbaik. Aku berazam, aku nak berhijrah diri aku ni daripada yang tak elok, daripada ada sifat-sifat yang mazmumah kepada sifat yang mahmudah. Dan aku berhijrah ni kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi penghijrahan itu daripada yang tak baik kepada yang baik itu, Allah Ta'ala akan bimbing dia. Tapi kalau sebagai contoh, dia nak berhijrah. Berhijrah kenapa? Kena hijrah. Kalau hang berhijrah, kalau hang jadi baik, kena ingat kan, baru-baru ni masjid ada buat pengumuman. Siapa-siapa yang dipilih oleh mereka, orang ni main sembahyang Jumaat 2 waktu cukup,
mendengar majlis ilmu, maka dia akan dihadiahkan dengan satu relung tanah di dalam kawasan kampung dia. Dia kata, "Uish, aku orang tahu lah. Aku ni orang kata apa? Kaki putak dunia, putak alam. Aku nak hijrah. Pasal apa? Orang kita dah. Maka hijrah tu kan apa? Kerana apa dunia di situ. Kerana apa dia nak dapatkan tanah tu. Maka boleh. Memang akan dapat dia tu. Tapi dari segi ganjaran dia kerana Allah dan juga kerana Rasul dia tak dapat. Hak tu yang kita tahu sebenarnya. Itu yang utama. Hijrah ialah kita kerana Allah dan juga kerana Rasul. Maka Allah Ta'ala akan bimbing kita. Itu yang kebanyakan yang banyak. Minta maaf dah saya cakap. Kebanyakan daripada orang di luar sana. Masalah contohnya di kalangan artis dan sebagainya. Hijrah kita perlu alhamdulillah. Hijrah tu berapa hijab dah. Hijab elok pada semua. Tuan-tuan tengok mental baik. Itu elok. Duduk ni buka ambil masmur. Mungkin kerana hijrah tu bukan kerana Allah juga Rasul. Tapi kenapa? Bukan apa dunia. Hang kalau bagi duduk confirm banyak syarikat-syarikat akan tawarkan hang pelakon. Dia buka aku nak duduk kan. Itu dulu aku kata ini habis masmur. Bila main nak tengok orang tak ada jawab pun, tak ada company-company yang nak pun, itu tolak. Buat balik pada asal. Yang tu kita nak istiqamah tu tak ada. Tapi kalau siapa yang hijrah kepada Allah dan juga Rasul, Allah akan pelihara hati dia. Just malam kita dah dengar ada daripada Ustaz Iqbal kenaan dengan ayat yang Muhaimin pelihara. Yang tu kita nak sebenarnya. Kita nak Allah pelihara kita. Okay, kita nak rumah jadi baik. Kita tahu dulu. Lepas dah dosa silap kita. Kita tu kita dah tak mau dah, tutup dah. Masuk sini dah buka buku baru, buka jalan cerita baru. Kita nak jadi yang terbaik di kalangan yang terbaik. Maka Allah Ta'ala akan bantu kita. Allah Ta'ala yang akan pelihara kita. Walaupun main cubaan kiri kanan, kawan-kawan kata, alah lakon dia ni bahawa cuma je aku balik semua. Jadi hati dia akan kuat. Hati dia akan kuat. Sebab itulah perlu kepada hijrah tanya kita kerana Allah dan juga Rasulnya. Baik. Begitu juga kerana perempuan yang ingin dinikahi. Baik, kenapa Nabi sebut? Ini yang disebut antara sebab urut ataupun sebab hadis ini Nabi SAW sebut adalah disebabkan pada satu ketika ada seorang lelaki ni. Pada ketika berada di Mekah ni, ada seorang lelaki ni pergi minang seorang perempuan. Pergi minang seorang perempuan. Nama perempuan tu Ummu Qais. Bila dia pergi minang, maka perempuan ni menolak pinangan dia. Menolak tapi dia bagi syarat. Kalau hang nak aku terima pinangan hang, aku lama nak aku terima pinangan hang ni, dengan syarat hang kena berhijrah juga dengan Rasulullah pergi ke Madinah. Sebab aku ni nak hijrah di sana ni. Aku nak bawa diri aku yang baru, nak buka dunia baru, nak buka buku baru di sana. Maka akhirnya lelaki ni jadi pun berhijrah. Tapi hijrah dia tu bukan kalau menyahut seruan daripada Allah SWT juga seruan Nabi. Tapi hijrah itu kenapa? Kerana nak nikah. Maka sebab itu Nabi kata, dia akan dapat apa yang dia nak. Dia pergi sana, kahwin semua. So, sebab itu dia disebut di kalangan mereka tu Muhajirun Ummu Qais. Orang yang muhajir, orang berhijrah kerana seorang perempuan dia kata Ummu Qais. Baik, itu lagi antara sebab kenapa hadis ini Nabi SAW sebut. Sebab urut dibagi. Kalau Quran sebab nuzul, asbabun nuzul, sebab turun. Kalau hadis bagi sebab urut hadis. Kenapa hadis ini dikeluarkan? Baik. Kemudian begitu juga dalam satu riwayat yang lain daripada Ibnu Mas'ud katanya, siapa-siapa yang berhijrah kerana dia mengharapkan sesuatu daripada ganjaran ataupun daripada imbalan dunia, maka dia akan dapat seperti mana hak lelaki yang tadi ni pun berhijrah kerana perempuan yang dia nak nikahi. So itu. Maka kena tanya balik pada diri kita. Hijrah kita ni adakah kerana Allah dan juga Rasulnya, ataupun hijrah kita ni kerana dunia yang kita nak, ataupun kerana sesuatu yang kita dambakan. Sebab tu kita kena perbaiki baliknya. Sebab tu Imam Nawawi dalam beberapa kitabnya, dia akan mula kitab dia tu pada mukadimah, dia akan tulis balik hadis ni. Innamal a'malu binniyat. Kenapa? Bila pada setiap penuntut ilmu, bila dia buka karya-karya mereka ni, bila buka kitab dia tengok innamal a'malu binniyat, maka dia nak bagi pengetahuan, dia nak tarik perhatian orang yang menuntut ilmu supaya perbaik balik, perbetul balik niat dia. Kalau kata
Kenapa? Kerana nak mencari keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Liwajhillah. Kerana nak kita main, bukan kerana nak bagi orang nampak muka kita, bagi orang tak mengatakan kita. Tak. Kerana nak bagi Allah Taala redha dengan kita. Kalau kita punya kita pergi pasal kita kita pergi masjid ni. Walau bulan depan nak nikah lagi tu imam tak mau sign lagi payah. Ni yang berlaku orang kan. Tak banyak sama macam tu. Dia kata tak pernah nampak dia buku dulu. Lagi bila pom ustaz ni nak nikah orang contoh-contoh lah. Lagi sampai dia cok ni kan buku dulu. Tak pernah nampak masjid. Ada. Ya. Hubung saya jadi imam saya tahu lah jemaah mana yang regular, jemaah yang mana yang ahli sunnah wal jumaat saja. Ataupun tak setengah tu 2 kali je raya haji, raya puasa. Dia tahu. Hak ni yang berlaku dalam macam ni. Bila dekat nak nikah baru cari tu imam. Seminggu orang nampak awal. Habis dia kena hilang huyu. Kali dengan pengantin, kali dengan pokok pengantin hilang huyu. Tak ada. Macam tu juga dengan nak kenduri arwah. Arwah meninggal. Sekali waris-waris arwah main lah 3 hari 3 malam main hantar. Tu kira bagus lagi. Ada setengah tu main hantar tak lah. Abang mesej ke imam. Imam saya minta tolong buat tahlil dekat arwah mau saya sekian nama. Kita punya orang buat. Sampai dia mana satu. Atau kalau tengok buat nota je. Sila ambil seorang satu. Kalau lebih kira halal. Beratur orang semua ambil. Okey, ini kita tak tahu. Yang tu yang kita nak kena ubah niat kita. Mai masjid tu kenapa? Kerana kita nak mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Biar sampai tu tahap tu, sampai kita boleh ubah tu meninggal dalam masjid. Kira. Tapi ubah dalam masjid tu kena tengok balik-balik niat lah. Kalau ubah nak main buka, nak main honggam pintu, nak main honggam. Kata apa? Beti duit kacau. Tapi niat tak kena. Tapi niat beginilah kata. Allah. Saya juga difahamkan di masjid ni juga berlaku peristiwa tu. Ni belajar tim-tim remaja dalam cerita nama Haji Mahmud ke apa. Jadi itu kita nak husnul khatimah kita tu kita nak. Itu juga dengan bapa-bapa ni pada tahun sudah. Saya tengok ada paper tu dekat dinding tu. Seorang ustaz di Masjid Bukhari meninggal waktu mana ketika baca khutbah. Saya amat terkesan dengan cerita tu, dengan berita tu sebab apa? Ustaz pun bukan salah seorang pada guru saya waktu saya mengaji dia kepada dulu. Bila dapat tahu tu mesej orang tak kata ni ustaz pun meninggal tengah baca khutbah. Allah. Kita rasa inilah kematian yang dicemburui oleh semua orang. Hak ni yang kita tahu. Macam juga lepas daripada tu juga ada bapa ni di KL. Di belah Putrajaya sana ada seorang tukang azan. Bukan. Tukang azan. Bilal di satu surau. Pagi tu dia azan. Mai dekat asyhadu anna Muhammad Rasulullah tu dengar. Macam lain macam dia punya lagu ni. Tak macam biasa. Habis ni asyhadu anna Muhammad Rasulullah sekat. Jadi rumah hak duduk di flat tu turun pergi tengok. Turun tengok apa dekat tempat bila Allah hadir kita nak sebenarnya husnul khatimah kita tu. Ataupun dalam perjalanan nak main orang dia pergi mana tu? Hebat dah. Husnul khatimah dia nak main masjid, nak main mengaji, dia nak main sembahyang Jumaat. Jadi itu kita kena perbaiki atau kita perbetul balik niat kita. Baik. Jadi daripada hadis ni apa kefahaman, apakah fiqhul hadis daripada hadis ni kita boleh ambil apa kefahaman daripada hadis ni kita boleh ambil. Saya masa sikit lah tuan-tuan macam Syed Iqbal malam kata sekolah cuti. Ada murid tak ada. Jadi lepaskan jemaah. Ada murid tak ada, tidak ada murid ada pam bikin murid pam. Buat kelas guna internet je tak seronok. Tak nampak face to face ni dia payah. Jadi yang pertama antara pengajaran ataupun antara kefahaman yang kita boleh ambil daripada hadis ni adalah dari sudut syarat kita meletakkan niat itu sendiri. Dan ulama juga bersepakat bahawa setiap apa-apa amalan, mana-mana amalan, bila kita letak, kita masukkan dengan niat, maka Allah Ta'ala akan beri ganjaran. Tak kisahlah walaupun amalan itu amalan yang menjadi harian biasa. Sebagai contoh, pagi-pagi balik pada subuh, habis kita baca Quran beramai-ramai, balik, so macam biasalah kita pergi market. Jadi start motor tu, nak start motor tu niat, aku ni nak pergi market, aku nak pergi cari makanan yang berkhasiat supaya tubuh badan aku sihat, aku boleh pergi masjid, boleh sembahyang Jumaat sama-sama.
So kita naik motor tu daripada sini, contoh daripada kampung Sungai Mati tu, dia nak pergi market besar tu, bilion. So sepanjang tu dikira, amalan tu dikira. Sebab apa? Dia nak pergi cari ni. Hatta sekali kalau depan tu lagi dia ada berlaku balak pada dia. Mana nak tahu kalau takdir Allah Ta'ala Allah tu nanti nak langgar dengan siapa-siapa, Allah Ta'ala boleh apa. Pasal apa? Dia dah fokuskan dia tu, aku nak mencari makanan ni supaya tubuh badan aku sihat, tak mau kena COVID, nak hindar segala-galanya. So dia dah pun sampai di market, balik market. Ini masuk balik ni nak aku nak beli ni apa sayur ikan apa masak pergi sedap supaya aku pun sihat. Pun sihat, kita sihat, ni pergi masjid sama-sama. Oh, kita okey tak apa kalau macam tu. Saya aku masak. Lalu hari ini niat memang untuk keluarga kita sihat, kita boleh pergi masjid sama, boleh pergi masjid sama. Masak nasi seribu. Maka ganjaran tu akan terbiak balik kepada kita. Sebab daripada niat kita tu sana. Niat tu tak perlulah duduk atas motor tu, duduk atas lama-lama tu niat. Nawai tu. Bini saya awal yang lama tu kenapa tu? Tak nak pasal niat. Tak. Niat ni apa yang terlintas di hati kita. Niat tu ada temu tu ni. Aku nak cari ni, nak cari makanan yang halal, makanan yang bersih, suci supaya anak cucuku ni balik dia boleh makan elok. Tak boleh duduk nak kena niat macam mana duduk usolli. Tu masalah. Ni lintasan hati. Niat tu lintasan hati. Apa yang terlintas hati kita itulah niat. Bukan aku nak kena tunggu lama untuk usolli. Tu jadi masalah. Orang nak kata takbir berpuluh-puluh kali. Usolli tak dapat. Masih apa aku nak pergi nak dapat nuasa tu. Sahaja aku solat fardu Isya 4 rakaat ikut imam menghadap kiblat dalam keadaan suci bersih. Ya jenuh. Memang tak dapat dalam dia. Apa yang terlintas hati? Hadu. Niat tu saya. Hadu. Allah kalau macam tu jenuh. Ini semua ambil masa 5 minit. Sebab tu Imam Nawawi ajak kita sebelum mula tu sebut dulu. Pul lidah. Pasal apa? Nak bagi selari dengan apa ada niat hati kita. Itu kita usolli fardu. Saja aku sembahyang waktu. Nak sebut kau lidah ni bukan niat lagi. Niat kau sini. Tapi nak membantu hati ni supaya dapat bina niat tu yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ambil dua je malam ni. Yang pertama menjadi kewajipan kepada kita untuk kita berhijrah. Apa kefahaman kita boleh ambil dapat hadis ni? Menjadi kewajipan kepada kita untuk kita berhijrah. Hijrah nak pergilah tak mana-mana pun. Tapi dalam konteks masa ni bukanlah hijrah kita keluar dari satu tempat, tapi hijrah dari sudut sosial kita, dari sudut amalan kita. Kalau kita tahu ni amalan kita kurang, masih lagi 30%. Jadi tahun depan kena tingkatkan lagi amalan kita. Begitu juga yang seterusnya. Hari ini lebih baik pada hari semalam dan hari esok lebih baik daripada hari ini. Itulah yang Islam ajak kepada kita. Maksudnya motivasi kepada kita setiap hari untuk jadi yang terbaik di kalangan yang terbaik. Allah Ta'ala a'lam. Dekat tu dulu untuk perkongsian kita pada malam ini, insya-Allah. Apa yang saya sampaikan pada malam ini dapatlah menjadi nasihat buat diri saya juga. Masih lagi muda sebab bila duduk di depan tuan perempuan ni ibaratkan macam ayah saya lah. Kira lebih dululah rasa garam. Kami ni baru beli garam. Dia kata, kami ni dah rasa garam dulu lah. Makan dah sembunyi lah. Baru nak beli. Jadi, apa yang kita boleh buat? Mudah-mudahan Allah SWT himpunkan hati kita untuk mampu untuk istiqamah, untuk jadi yang terbaik di kalangan yang terbaik. Jadi sekadar itu saja yang baik itu datang pada Allah SWT. Yang lemah itu datang pada kekurangan diri saya sendiri. Mohon ampun dan maaf seandainya ada terkesan bahasa ataupun kekurangan pada diri saya. Jadi kita sudahi majlis ilmu kita pada malam ini dengan bacaan tasbih al-Baqarah dan surah Al-Asr. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alladheena amanu wa 'amilus salihati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.